Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi para pelajar semua dalam video untuk kali ini ialah berkaitan dengan satu tajuk yang agak menarik, iaitu daripada tingkatan 5 di bawah bidang ibadah, iaitu wasiat dalam Islam. Jom belajar bersama-sama dengan Ustazah. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita untuk kali ini. Yang pertama ialah diharapkan nanti para pelajar semua akan dapat memberikan maksud wasiat dalam Islam dan hukumnya. Objektif yang kedua, menyebut dalil-dalil nakli berkaitan dengan wasiat dalam Islam daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang ketiga, menyatakan rukun dan syarat-syarat sah wasiat dalam Islam. Dan yang keempat, menerangkan beberapa hikmah pensyariatan wasiat dalam Islam ini. Baiklah murid-murid semua, sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan wasiat. Wasiat dari segi istilah ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Ia semacam satu pemberian ataupun sumbangan oleh seseorang kepada pihak lain setelah seseorang itu meninggal dunia, sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak dalam bentuk harta ataupun manfaat. Itu dimaksudkan wasiat. Kemudian hukum wasiat adalah harus. Wasiat menjadi harus jika dibuat oleh orang-orang kaya yang mempunyai harta, sama ada daripada kaum kerabat ataupun mana-mana pihak dengan tidak mempunyai tujuan tertentu. Itulah hukum wasiat. Pada asalnya harus, akan tetapi dia boleh berubah menjadi kepada beberapa hukum yang lain mengikut situasi dan keadaan. Tapi hukum asalnya adalah harus. Seterusnya, mari kita lihat apakah dalil-dalil nakli daripada Al-Quran ataupun hadis yang menyokong berkaitan dengan wasiat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 180, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, jika kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Kutiba di sini bermaksud diwajibkan. Diwajibkan ke atas kita. Iza hadara ahadakumul maut. Apabila seseorang itu daripada kita inilah hampir kepada kematian, in taraka khairal wasiyatu. Jika ia ada meninggalkan harta, lil walidaini wal aqrabin, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, iaitu dengan cara yang baik di sini maksud dengan cara mengikut peraturan agama. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa.
Apa yang difahamkan daripada ayat ini, perlu difaham bahawa para fuqaha sendiri telah bersepakat bahawa wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat itu adalah wajib bagi orang yang mempunyai harta. Ini jelas disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ini. Kemudian terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud, seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut melainkan wasiat yang tertulis di sisinya. Para pelajar semua, hadis ini memberi perhatian kepada kita yang memiliki harta dan hak-hak yang menjadi beban ke atas kita seperti hutang dan seumpamanya ni, agar bersegera menulis wasiat. Sebab kita tidak tahu bilakah kematian akan datang. Kita tak tahu ajal kita bila. Jadi sekiranya kita mempunyai harta, hendaklah kita menulis wasiat sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar yang dikasihi sekalian, terdapat beberapa cara dalam pengurusan wasiat. Yang pertama ialah harta yang diwasiatkan ini hendaklah dikira sebaik sahaja kematian pewasiat. Maksudnya apabila seseorang itu telah meninggal dunia, pewasiat tadi telah meninggal dunia, kalau boleh hendaklah segera dibacakan wasiat beliau kepada waris-warisnya. Maksudnya di sini kalau boleh tidak payahlah waris tadi bertangguh-tangguh dalam urusan wasiat ini, kerana ia boleh memberikan kesan yang tidak baik pada masa yang akan datang. Penangguhan dalam masa yang agak lama boleh menimbulkan lebih banyak lagi masalah sebenarnya. Jadi dengan sebab itu, kita dicadangkan apabila pewasiat tadi telah meninggal dunia, kalau boleh maka segerakanlah kita menguruskan apa yang telah beliau wasiatkan itu. Yang kedua ialah harta yang diwasiatkan tidak melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan harta. Kadar harta yang boleh diwasiatkan ini, 1/3 ini adalah baki harta yang telah kita tolak selepas hutang yang masih belum diselesaikan. Manakala 2/3 lagi daripada harta pewasiat ini adalah merupakan hak ahli waris untuk dibahagikan secara faraid. Dan yang ketiga ialah dilaksanakan selepas dilansaikan segala perbelanjaan, pengurusan jenazah dan juga hutang si mati. Di sini perlu diingat sebelum dibahagikan harta-harta tersebut, para pewaris hendaklah menyelesaikan segala hutang piutang si mati terlebih dahulu. Kemudian kena tolak semua, kena bersihkan semua dahulu segala hutang yang ada, barulah bakinya harta tersebut barulah boleh dibahagi-bahagikan kepada pewaris mengikut faraid masing-masing. Itulah di antara cara pengurusan wasiat yang sebenarnya. Seterusnya mari kita lihat antara rukun-rukun wasiat ini. Yang pertama ialah pewasiat.
iaitu orang yang mewasiatkan hartanya kepada orang lain. Yang kedua ialah penerima wasiat. Penerima wasiat ini terdiri daripada ahli keluarga, jiran tetangga pun boleh juga, ataupun sahabat-sahabat yang rapat dengan beliau pun boleh juga menjadi sebagai penerima wasiat. Yang ketiga ialah harta yang diwasiatkan. Mungkin dalam bentuk rumah, kereta, tanah atau apa-apa yang bermanfaat. Itu masuk di bawah harta yang diwasiatkan. Dan yang keempat ialah sirah. Sirah ini ialah lafaz akad ataupun ijab dan qabul. Sirah. Itu dia rukun untuk wasiat. Ada 4 ya. Ustazah ulang balik. Pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan, dan yang keempat ialah sirah. Wasiat juga mempunyai beberapa syarat sah. Yang pertama dari pihak pewasiat. Antara syarat-syarat sahnya ialah berakal. Tidak sah wasiat bagi orang yang gila. Yang kedua, baligh. Tidak sah wasiat bagi kanak-kanak. Yang ketiga, sukarela. Tidak sah wasiat bagi orang yang dipaksa. Dan yang keempat ialah merdeka. Tidak sah wasiat bagi hamba. Kemudian syarat-syarat sah wasiat bagi penerima wasiat pula ialah yang pertama, diketahui dengan jelasnya sama ada individu tertentu atau organisasi. Jelas kepada siapa harta berkenaan diwasiatkan. Kepada anak, kepada ibu bapa, kepada adik-beradik dan sebagainya, ataupun kepada sesuatu organisasi, kepada syarikat mana dia nak wasiatkan hartanya. Mungkin dia nak wasiatkan kepada syarikat yang dia pernah bekerja, ataupun mungkin dia nak wasiatkan hartanya kepada syarikat milik waris-waris dan sebagainya. Biar benda tu jelas kepada siapa ataupun kepada mana-mana organisasi wasiat berkenaan ditujukan. Di sini tidak sah wasiat berkenaan jika hanya secara umum sahaja. Yang kedua, orang yang nak menerima wasiat ataupun penerima wasiat ini adalah orang yang masih hidup lagi. Tidak sah wasiat kepada orang yang telah mati. Dan yang ketiga ialah mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Orang yang layak, dia boleh mentadbir dan menguruskan harta yang diwasiatkan. Tidak sah wasiat kepada janin dalam kandungan yang belum dilahirkan. Contohnya dia nak wasiatkan harta kepada bayi yang masih berada dalam kandungan, isterinya ke ataupun mana-mana waris. Tidak sah. Mesti makna di sini sama seperti yang tadi, mesti yang jelas yang masih hidup, sebab mereka akan menguruskan dan mentadbirkan harta berkenaan. Dan yang seterusnya ialah syarat sah wasiat bagi harta yang diwasiatkan. Apa dia yang syaratnya ialah, yang pertama, harta itu mesti harta yang bernilai, harta yang boleh memberikan manfaat. Contohnya seperti rumah yang boleh didiami, rumah yang boleh dijadikan sebagai tempat tinggal, ataupun kenderaan. Contohnya seperti kereta yang masih boleh diguna pakai, yang boleh diguna untuk melakukan sesuatu perjalanan contohnya. Kemudian harta yang boleh berpindah milik. Harta yang boleh berpindah milik, contohnya seperti tanah contohnya, boleh berpindah milik. Kemudian harta yang harus, bukan sesuatu yang haram. Itu adalah di antara syarat-syarat sah wasiat dalam bentuk harta yang diwasiatkan. Dan yang
terakhir yang mengenai syarat sah wasiat ialah tentang sirah. Sirah iaitu lafaz sirah yang boleh digunakan sama ada jelas atau kiasan. Dan juga penerimaan wasiat berlaku selepas kematian wasiat. Qabul. Di sini ijab qabul. Qabul lah. Sebab wasiat sudah meninggal dunia. Jadi memerlukan kepada sirah qabul, iaitu penerimaan harta yang diwasiatkan oleh waris-waris. Para pelajar yang Ustazah kasihi sekalian, sekarang mari kita lihat apakah hikmah ataupun kelebihan pensyariatan wasiat dalam Islam ini. Yang pertama ialah mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas meninggal dunia. Mana-mana pewasiat, apabila dia mewasiatkan hartanya, contohnya seperti kepada sekolah tahfiz, perpustakaan, masjid, surau, pusat rawatan seperti pusat rawatan kanser, pusat hemodialisis dan sebagainya, di mana sumbangan ataupun wasiat, harta wasiat beliau ini dapat memberi manfaat kepada perkara tempat-tempat seperti ini, maka dengan sendirinya dia menjadi sedekah amal jariah dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjanjikan ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun telah meninggal dunia. Mungkin semasa hidup ramai yang berzakat ataupun bersedekah bagi merealisasikan amalan amal jariah tadi. Ada yang menangguhkan ke satu masa sesuai, tetapi ajal tidak pernah memberikan notis, tidak pernah memberikan amaran. Jadi apabila dia telah mewasiatkan hartanya kepada tempat-tempat berkenaan, maka dengan sendirinya nanti akan menjadi pahala, akan memberikan pahala kepada beliau sehinggalah setelah beliau meninggal dunia. Jadi cara yang berkesan ialah dalam membuat wasiat inilah. Wasiat membenarkan seseorang menginfak, mewakafkan ataupun mensedekahkan 1/3 hartanya untuk berjasa selepas kematiannya. Sekurang-kurangnya dapat memberikan pahala kepada beliau walaupun telah meninggal dunia tadi. 1/3 boleh diinfakkan, boleh disedekahkan kepada mana-mana pihak. Yang kedua, menjamin kelangsungan operasi sesebuah organisasi melalui suntikan dana daripada wasiat. Sebagaimana yang Ustazah sebutkan tadi, pewasiat ini tak semestinya individu tertentu. Mungkin boleh juga melibatkan kepada satu-satu organisasi ataupun satu-satu syarikat. Jadi dengan adanya harta yang diwasiatkan tadi, boleh memberikan sedikit suntikan dana. Mungkin syarikat tersebut hampir muflis ataupun tidak lancar perniagaan sesebuah syarikat itu. Jadi dengan harta yang diwasiatkan tadi, sedikit sebanyak dapat membantu perjalanan ataupun kelancaran syarikat berkenaan. Itu dikatakan dapat memberikan suntikan dana daripada wasiat. Yang seterusnya, memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Masyarakat dapat manfaat daripada harta yang diwasiatkan. Dan yang keempat, menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat atau anggota waris yang tidak layak menerima harta pusaka. Katakanlah yang ada yang nak memberikan harta ke dia, tak ada anak kandung, dia pelihara anak angkat sahaja. Jadi sebelum mati, beliau mestilah membuat wasiat. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, anak angkat tidak berhak mendapat harta pusaka. Jadi dengan satu cara yang terbaik untuk memastikan anak angkat ini juga mendapat harta ialah dengan menulis wasiat
dengan menamakan anak angkat tadi sebagai salah satu waris. Ataupun satu lagi ialah ada orang yang mahu sedekahkan harta benda kepada orang atau waris tersayang. Anggota waris ini dia tidak layak untuk menerima harta pusaka. Jadi jika sekiranya pewasiat tadi ingin memberikan hartanya kepada orang-orang yang dia sayang, yang tidak layak menerima harta pusaka, maka dia boleh wasiatkan harta tersebut kepada orang yang dia sayang tadi. Sebab sekiranya dia meninggal awal atau penerima itu masih lagi kanak-kanak dan tidak sesuai membahagikan dahulu. Oleh itu, dengan menulis wasiat sekurang-kurangnya dapat membantu menyelesaikan hal-hal seperti ini. Contohnya jika dia ada adik-beradik, sepupu, anak saudara dan cucu, mereka ini memanglah waris, tapi mereka bukanlah waris utama. Jadi untuk memastikan golongan seperti ini juga mendapat harta daripada pewasiat, maka perlulah ditulis wasiat terlebih dahulu. Dan yang terakhirnya di sini Ustazah ingin kongsikan beberapa salah faham mengenai dengan wasiat ini. Yang pertama, wasiat wajib diikuti. Ini merupakan satu salah faham sebenarnya. Ramai masyarakat menganggap wasiat wajib diikuti jika pewasiat itu adalah seorang bapa contohnya yang mewasiatkan harta kepada anak-anaknya. Sebenarnya, wasiat dalam keadaan begitu adalah wasiat kepada waris dan tidak wajib diikuti. Ini kerana dari segi hukum pun, wasiat tidak harus kepada waris bersandarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak harus wasiat kepada waris kecuali diizinkan oleh waris yang lain. Dalam hal ini, jika waris-waris bersetuju dengan wasiat berkenaan, ia boleh dilaksanakan. Tetapi jika tidak, ia kembali kepada hukum faraid, iaitu harta pusaka si mati hendaklah dibahagi-bahagikan kepada waris-waris yang berhak. Tetapi jika sekiranya penerima wasiat tersebut bukan waris seperti anak angkat, jiran dan ataupun rakan baik, maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan. Salah faham yang kedua ialah ada yang berpendapat wasiat memadai dengan lisan sahaja. Sebenarnya banyak masalah akan berlaku apabila wasiat hanya secara lisan sahaja tanpa sebarang dokumen khusus atau dokumen wasiat yang rasmi. Contohnya apabila ada seorang anak mendakwa bapanya telah berpesan nak memberikan sebidang tanah ataupun sebuah kereta kepadanya selepas arwah bapanya mati. Tetapi waris lain tidak mengetahui hal ini, malah tidak mengakui wasiat tersebut. Apabila hal ini berlaku, apabila wasiat secara lisan ini berlaku, ini harus dirujuk kepada mahkamah syariah. Jika mahkamah syariah memutuskan dan mengesahkan perkara berkenaan, maka wasiat itu akan menjadi sah. Dapatlah anak tadi tanah sebagaimana yang diperkatakan. Jika sekiranya mahkamah syariah tidak mengesahkan perkara berkenaan, maka harta seperti tanah tadi tidak boleh dimiliki oleh anak berkenaan. Ini bergantung kepada keputusan mahkamah syariah. Jika sekiranya wasiat hanya secara lisan sahaja dan tidak diakui oleh waris-waris yang lain. Salah faham yang ketiga ialah wasiat tidak boleh diubah. Ini satu salah faham yang ketara kita lihat berlaku dalam masyarakat. Padahal sebenarnya wasiat masih boleh diubah sekiranya pewasiat masih hidup. Ini kerana wasiat hanyalah sekadar pesanan sahaja dan terimaan, iaitu qabul tadi, selepas wasiat meninggal dunia. Ini bermakna wasiat tersebut masih boleh dipinda, masih boleh diubah selagi pewasiat masih hidup. Salah faham yang keempat ialah boleh wasiat semua harta.
Wasiat boleh wasiat orang Islam ya. Hanyalah setakat 1/3 sahaja daripada harta bersih peninggalan pewasiat yang masih ada pada waktu kematiannya selepas digunakan untuk belanja pengkebumannya dan melansaikan segala hutang-hutangnya jika ada. Wasiat yang melebihi kadar 1/3 harta pewasiat adalah tidak sah kecuali waris-waris bersetuju dengan kadar yang lebih itu. Kalau tidak, hanyalah sekadar 1/3 sahaja. Bukan semua harta si mati ataupun harta si pewasiat tadi. Dan yang kelima ialah penerima wasiat hanya orang Islam sahaja. Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya wasiat boleh diberikan kepada orang bukan Islam pada kadar yang tidak melebihi 1/3 bahagian tadi. Lebih-lebih lagi sekiranya pewasiat mempunyai ibu bapa atau waris yang berlainan agama. Itu dia di antara beberapa salah faham mengenai dengan wasiat. Sekianlah dahulu perkongsian daripada Ustazah mengenai dengan wasiat dalam Islam. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada para pelajar semua dan bolehlah digunakan dalam pembelajaran anda nanti, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.